أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamullahi alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang tak dapat buku lagi tak? Di kerusi antara muslimin muslimat ni ada ustaz letak dalam 6 buah buku. Ada kat atas kerusi tu. Kalau ada yang muslimat perlukan boleh lah. Muslimin ada seorang dah. Tu atas kerusi tengah tu ada 6. Bagi yang belum dapat, semalam ustaz ada edarkan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, muka surat 2 tu. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Kita baca sama-sama. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sekali lagi. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah Al-A'raf ayat 180, suratul A'raf min ayat 180. Maksudnya, dan bagi Allah mempunyai nama-namanya yang baik, yang mulia, maka serulah, maka berdoalah kepadanya, yakni kepada Allah, dengan menyebut nama-nama itu.
Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan atau telah mereka kerjakan di alam dunia. Suratul A'raf ayat 180. Fadilatul Imam Hafizahullah, Tuan Bilal, Nazir dan ahli kuasa Masjid At-Taqwa, Datuk Datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan dan puan, hadirin dan hadirat, saudaraku dan saudariku fil iman wal aqidah. InsyaAllah kita sambung diskusi dalam buku Comel, himpunan doa mustajab ini, pada muka surat 2, dan ingin Ustaz buat pembetulan. Muka surat 26 semalam kita ada baca doa. Muka surat 26, muka surat yang terakhir tu, ada teguran daripada jemaah mengenai doa penutup yang di atas tu, Allahumma ahsin aqibatina. Sebenarnya yang sahihnya baris ni ta tu, aqibatina tu baris bawah tu sebenarnya baris atas. Allahumma ahsin aqibatana, bukan tina. Ini kaedah bahasa Arab lah. Mansub dengan baris atas, bukan baris bawah. Ustaz ada rujukan tuan penyusun ni, memang bincang, memang ada jatuh lah, bagi apa dalam istilah kitab kuning ni jatuh lah. Jadi betulkan ya. Bacaan dengan aqibatana, Allahumma ahsin aqibatana, bukan aqibatina seperti mana yang tertulis di muka surat 26 ralat. Kita balik pada muka surat yang kedua. Sidang jemaah yang didoakan kebaikan, keberkatan, kemudahan, kesihatan di dunia wal akhirah. Di antara salah satu pendekatan dalam kita berdoa ialah kita menyebut nama-namanya Allah yang baik. Contohnya kita dengar doa, Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim irhamna, Ya Allahu ya Sattar ustur uyubana, Ya Ghaniyu ya Mughni aghnina bihalalika an harami. Tuan-tuan tengok sebut nama Allah, sebut nama-nama Allah yang mulia yang berkaitan tentang hajat kita, dan kita sebut di hujung, Ya Razzaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Dia tak ada dalam buku tuan-tuan. Tuan-tuan cuba dengar dulu. Ya Razzaq, wahai Allah yang mengurniakan menggunakan rezeki, urzuqna, kurniakan aku rezeki, wa anta khairur raziqin, engkaulah Allah yang sebaik-baik mengurniakan rezeki. Ya Latifu ya Latif urtuh bina wal muslimin. Beberapa contoh. Jadi inilah dalil ayat surah Al-A'raf ayat 180 supaya kita berdoa, dalam seni kita berdoa kita sebut nama-nama Allah yang mulia. Nama-nama Allah yang mulia ada 99. Biasanya kalau sekolah-sekolah agama dia ada semasa pimpinan kan kena baca, kena nyanyi lagu negaraku. Kita Selangor ni ada lagu negeri Selangor kot. Pagi-pagi saya duduk dengar sekolah sebelah kita ni dia ada nyanyi seten-seten lah kan. Kalau sekolah agama ke apa dia ada nyanyi lagu Jaiz ke ingat zaman saya dulu ada Jaiz, ada lagu dia. Dia pun ada Asma Husna. Semua orang kita hafal nama-nama Allah SWT. Kat atas tulis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, As-Samad. Yakinlah tatkala Allah SWT mengilhamkan kita untuk berdoa, sudah tentu Dia akan menerima segala hajat dan permintaan. Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Siapakah Imam Ibnu Athaillah Iskandari ni tuan-tuan? Ialah pengarang kitab Hikam. Pengarang kitab Hikam, kitab
tasawuf. Menteri kita ni bekas mantan mufti wilayah Ustaz Dr. Zulkifli pun ada mengajar kitab Hikam. Antara petikan dalam kitab Hikam tu apa berkaitan dengan perbincangan kita, apa kata Ibnu Athaillah, tatkala Allah membuka mulut anda dengan berdoa memohon kepadanya, ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendakkan doa anda diperkenankan. Cuba kita cek balik dalam kehidupan kita kan. Dia kan ada masa-masa kita rasa sedap nak berdoa, rasa sayu je nak angkat tangan, rasa betul-betul nak doa tu kau boleh nak lama lagi. Dia ada hari-hari dia ada hari-hari malas, dia ada hari-hari kita ada hari-hari tu, ada masa-masa tu. Tak kala ketahuilah ketika itu sebenarnya Allah berkehendakkan doa kita diperkenankan. Jadi perkenannya doa Allah kepada kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tuan-tuan, kepada 3 cara, 3 pendekatan, 3 metod. Yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perkenan, Allah istijab. Yang kita minta Allah bagi. Cuba kita ingat balik sepanjang kehidupan kita, bermula daripada umur balik sampai hari ini. Ada tak doa yang kita minta kepada Allah yang macam memang kita minta tu kita dapat? Ada. Jangan kata tak ada tuan-tuan. Yang ni semua dulu ni saya doa dulu dekat masa pergi umrah tahun 2010. Allah bagi hari ni. Ada. Allah ada, kita dapat. Itu cara perkenannya Allah SWT. Kita minta Allah SWT bagi. Dulu tuan-tuan pernah viral, ada orang buat motivasi cerita tentang the power of thinking positive. Kan. Jadi sekarang kan tuan-tuan tengok Facebook. Dia macam bila dia boleh putar balik, dia ada setting macam mana tak. Ada satu kawan ni dia pernah buat sesuatu, dia tulis dekat Facebook, dan itulah dia punya pemikiran dia, positif dia. 10 tahun kemudian dapat. Dia tengok balik, iyalah, dia pun tak perasan. Nak beli rumah tepi bukit, yang ada tanah sikit untuk tanam sikit. Kemudian pagi-pagi dapat tengok awan, subhanallah, matahari. 10 tahun kemudian, dia berusaha, dia jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Dapat dia cek balik Facebook, ingatkan dia. Dia pusing balik. Ya Allah. Doalah tuan-tuan. Dalam bahasa agama, doa ini adalah pengharapan yang baik. Kata orang Aceh, doa itu, kata-kata itu adalah doa. Cakap mau baik mah, kata orang Cina kan. Cakap mau baik mah. Betul tuan-tuan, cakap kena baik. Doa kena doa yang baik-baik, cakap yang baik, fikir pun kena fikir yang baik. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi, aku mengikut hambaku, mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Fa in khaira fa khair, wa in syarra fa syarr, atau kama qala, jika dia menyangka yang baik, baiklah dapat kepadanya. Jika dia menyangka yang buruk, buruklah yang dapat dari kepadanya. Allahu akbar. Petang semalam tuan-tuan saya balik daripada arah Sentul, jumpa satu kawan yang dah tak jumpa kat 20 tahun. 20 tahun tuan, masa mengaji dulu 20 tahun tak jumpa. Saya pam nombor 6, dia pam nombor 8. Pam Petronas. Kita menyokong BMF Petronas ni. Saya tengok dia, betul ke dia ni? Assalamualaikum kata kan. Dia tengok saya, ya Allah, Ustaz Asnul. Dia kata baru tadi sebelum dia balik daripada ofis sebut nama saya. Salam, tak peluklah kan. Kita SOP jaga. Subhanallah, tu kan nombor telefon. Ya Allah tuan-tuan. Dia kata baru tadi sebelum dia balik dia ada sembang sebut nama saya. Subhanallah tuan-tuan. Dapat 20 tahun tuan jumpa dekat Petronas. Rupanya duduk Sengarama dalam. Saya duduk di kawasan Jenderam, ikut Sohville, masuk ikut Sohville Plus. Allahu akbar. Tuan-tuan saya jemaah tuan. Itu cara pertama, kita minta kepada Allah, Allah SWT bagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua, kita minta kepada Allah, cara Allah mengistijabkan doa berdasarkan ayat muka surat 1 tadi tu.
Yang surah Ghafir ayat 60 semalam kita bicara tu, Allah tetap akan istijabahkan dengan cara yang kedua, Allah tunda, tangguh. Allah tak bagi masa kita nak, Allah SWT bagi pada tempoh tertentu dalam kehidupan ataupun pembahagian seterusnya, Allah SWT bagi ketika di alam akhirat, tak kala kita amat memerlukannya. Allah tetap bagi, tapi Allah tangguh. Ada benda yang kita nak sangat, Allah tak bagi masa tu yang kita minta, Allah bagi tangguh. Allah bagi kepada anak kita, anak yang bongsu. Ada yang Allah bagi pada masa kita cucu kita. Saya masa balik tahun 2000 balik mengaji luar negara dulu, saya cari satu pensyarah UKM, satu alim, dah meninggal lah. Berapa tahun kemudian dia meninggal. Dia yang cerita saya tentang hal ni, dihuraikan ni, dia kata ada satu doa tu Allah bagi pembahagian yang kedua, Allah tak bagi kepada dia, Allah tak bagi kepada anak dia, Allah bagi kepada cucu dia. Allah tunda dan tangguh. Kalau tak dapat pun Allah bagi pada pembahagian yang kedua, pada B yang kedua, iaitu Allah tangguh pada hari akhirat. Allah SWT tidak mungkiri janji. Pembahagian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita minta kepada Allah, Allah tak bagi yang macam nombor 1, Allah tak bagi macam A, macam B, pembahagian B1, B2, Allah tak bagi. Allah bagi yang ketiga, Allah SWT tolak, Allah SWT tahan takdir yang buruk. Sidang jemaah yang didoakan kebaikan, semua kita ni ada takdir yang dilaksanakan Allah melalui qada. Itu termasuk al-iman bil qada wal qadar khairihi wasyarrihi. Beriman kita kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Kita ada takdir yang baik dan buruk. Ajal, maut, susah, senang, kaya, miskin, sakit, pening. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita telah ditentukan oleh Allah SWT dalam takdirnya dan berlaku ke atas kita setiap pagi dengan qadanya. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah, takdir yang baik kita nak. Adalah takdir yang baik, kan? Dan pada kita tuan-tuan sedang jemaah ada takdir yang buruk, takdir yang negatif, takdir yang kita tak suka kalau kena kepada kita. Kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa bidu'a. La yaruddul qada illa bidu'a. Tidaklah menghalang ketentuan yang buruk, kata Nabi, kecuali dengan doa. Doa ini didoa, lepas solat doa, lepas majlis ilmu doa, lepas baca Quran doa, keluar masjid, masuk masjid berdoa, naik kenderaan berdoa. Naik kenderaan tak kala tempat tinggi ada doa khusus, naik kenderaan tak kala menurun bukit ada doa khusus. Hujan, semalam kita dibincang dah. Awal hujan doa, ketika makin lebat doa. Tuan-tuan buka rujuk tak muka surat apa semalam 17 kan. Hari ni nak buka. Dah sekali semalam dah buka dah lupa dah. Ke surat 17 18 tu kan. Awal doa, awal hujan doa, Allahumma sayyiban nafi'an, makin lebat, Allahumma hawalaina wala alaina. Petir, kilat sambung menyambung, Ar-Ra'du ayat 13 muka surat 18. Habis hujan, baca doa lagi. Ya Allah, hidup kita baca doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita naik di celah-celah awan di langit, bertembung dengan takdir buruk yang dilaksanakan dengan qada pada masa dan ketika itu. Ini pandangan saya lah tuan-tuan dan ianya berlaku. Tuan-tuan ingat tak ada satu orang wanita yang ditimpa naik kenderaan balik kerja minggu lepas ke, yang kena batu yang konkrit jatuh tu. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok keadaan kereta tu? Kalau ialah ni ceritalah, level patut meninggal lah. Mati tuan-tuan. Mati dah tu. Bukan batu biasa, batu yang memang batu berapa jarak tu jatuh tu. Dengan tarikan graviti. Adalah orang boleh kira, siapa yang tuan-tuan ada ilmu fizik cuba kira. Subhanallah. Tapi dia boleh keluar. Katanya tangannya, saya dah fahamkan tangannya kan. Tuan-tuan, kita tak tahu sebenarnya takdir apa yang berlaku. Mungkin tuan-tuan mungkin dia cedera parah. Namun disebabkan doa mak dia, doa abang dia, doa dia, Allah SWT doa dia sepanjang tahun, Allah SWT ambil doa-doa dia tu, Allah bagi pembagian yang ketiga, Allah SWT menghalang doa dia naik, yang menghalang ketentuan yang buruk. Kita tak tahu tuan.
Maka sebab tuan-tuan sebenarnya doa kita istijab. Kerja Allah SWT tuan-tuan. Astajib lakum. Maka mungkin sepatutnya cedera parah disebabkan doa je yang ampuh, yang selalu berdoa tu Allah SWT jadikan kurang sikit. Tangan je saja patah ke apa kan. Cuma trauma lah tuan-tuan ni. Ya Allah. Saya ingat memang betul tuan-tuan, Malaysia kita ni memerlukan pakai psikologi yang banyak. Saya sangat setuju tuan-tuan, kita ni belajar psikologi, kena bantu. Subhanallah situasi hari ni. Tu tuan-tuan cerita. Mana tuan-tuan Allah SWT kabulkan. Maka kerja kita berdoa. Itulah 3 pembahagian kepada jenis kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah SWT mengabulkan doa hamba-hambanya. Muka surat 2 tu sebelah kanan tu. Dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu yang maha suci lagi maha tinggi itu pemalu lagi mulia. Dia malu terhadap hamba-hambanya yang mengangkat tangan berdoa memohon, tiba-tiba tidak diberi olehnya permintaan itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Maknanya tuan, Allah kabulkan doa kita. Allah SWT istijabkan doa kita. Allah tu maha pemalu untuk tidak menerima hamba-hambanya. Cuma pembahagian tu, kan? Pembahagian tu hak Allah SWT. Itu part Allah SWT, kerja Allah SWT. Allah itu maha bijaksana dan bijaksini. Kan? Ada kerja Allah SWT. Hadis ini Allah SWT bukan sahaja memerintahkan hambanya berdoa, bahkan mengajar kaedah terbaik untuk hambanya berdoa dan bermunajat. Jadi kaitannya ialah kalau kita nak minta kepada Allah, nak dapatkan istijab tu ada seni-seninya. Macam mana ayat surah Al-A'raf ayat 180 tu, kita gunakanlah nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Contoh tuan-tuan, saya cuba tengok dalam buku kita ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Cuba tengok muka surat 20. Muka surat 20. Doa kekayaan tarik rezeki. Berkaitan tentang kekayaan rezeki ini ada 3 nama yang berkaitan. Ya Allahu ya Ghani, ya Allahu ya Razaq, ya Allahu ya Mughni. Ya Allah yang maha kaya, ya Allah yang maha pengurnia rezeki, wahai Allah yang maha mengurniakan kekayaan. Macam contoh disebut tadi tuan, ya Allahu ya Razaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Tu ramailah imam baca, ya Allahu ya Razzaq urzuqni wa anta khairur raziqin. Ya Allah yang menggunakan rezeki, rezekikan aku di sisimu wahai Allah, engkaulah Allah sebaik-baik menggunakan rezeki. Ya Allahu ya Ghani ya Mughni aghnini bihalalika an harami. Ya Allah yang maha kaya lagi maha mengayakan, kayakan aku dengan kehalalanmu daripada terjebak melakukan keharamanmu. Tu kaedah caranya tuan. Allahu Akbar. Ni perintah Allah. Surah Al-A'raf ayat 180. Baginya Allah ada nama-namanya yang baik. Maka berdoalah, menyerulah kamu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Al-Ghani, Ar-Razzaq, Al-Mughni adalah nama daripada nama-nama Allah. Di bawah muka surat 20 tu adalah hadis yang berkaitan tentang hadis ma'thur daripada Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmizi. Boleh diamalkan. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tuan-tuan sama-sama baca. Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurniaan-Mu dari bergantung pada selain-Mu.
Allahu akbar. Balik muka surat 2, justru itu kita tidak boleh merasa jemu dan berputus asa untuk terus berdoa dan memunajat kepada Allah SWT. Jangan putus asa tuan-tuan. La tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dalam rahmat Allah SWT. Dan jangan ada dalam kita sebut aku dah doa dah tapi Allah tak kabul. Salah. Dalam konteks akidah dan konteks ilmu Islam ianya salah. Allah SWT kabulkan doa kita. Sebutkan tadi hadis tadi, Allah malu untuk tidak menerima doa hamba-Nya. Cuma cara Allah itu, Allah kan Al-Hakim, Allah kan bijaksana dan bijak sini. Allah nak bagi A ke, Allah nak bagi B pembagian 1 dan 2 ke, ataupun Allah SWT menjadikan C. Apa C itu? Allah SWT nak alang ketatuan yang buruk yang berlaku kepada kita. Itu cara dan metod Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tu mungkin Allah SWT menahan untuk kita mengecapi kekayaan dunia kerana Dia mahu menggunakan kita kekayaan lebih berharga di akhirat, iaitu syurga. Ada orang kan minta, ialah mungkin saya poin ni tak sesuai lah di kawasan tuan-tuan ni kan, ramai orang kaya kan. Ada orang tuan minta kaya. Dulu pernah viral tu, jutawan apa? RM3, RM1 yang jual sampah tu. Kan? Saya ada tengok cerita dia kan. Kan kat YouTube tuan-tuan boleh cari cerita dia kan. Ya Allah, dia cerita kan, kawan-kawan dia semua belajar. Dia ni okey, belajar, tapi Allah tak bagi dia tak berpandai. Periksa sederhana. Kawan-kawan dia belajar berjaya keputusan AA, dia tengok je. Namun dia jaga ni dengan mak dia. Dia hormat mak dia, dia follow. Sampai umur dia berapa? 44 tahun. Tiba-tiba, pam, Allah SWT bagi dia kaya. Bukan cara dengan pengajian, masuk mesti, bukan. Pam, Allah SWT bagi kaya. Tiba-tiba jadi kaya. Orang panggil dia apa? Jutawan sampah. Kan? Itu tuan-tuan. Dalam setiap daripada kita ni ada takdir dan qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam jumpa satu kawan mai cerita. Ni zaman-zaman pandemik ni kan. Allahu akbar. Dia ingat dekat dia kawan ni seorang Allah sama engineer oil and gas. Dia cerita, dia tengok Facebook kawan dia. Di kawan ni dia berjaya. Dia kata kawan dia kat sekolah ni orang Kelantan. Kira belajar sederhana. Dia dapat tahu dah setahun 2 tahun ni termasuk PKP ni, dia boleh bisnes, dia boleh beli rumah cash. Banglo atas tanah, subhanallah. Kata, "Yalah ustaz." Dia bercerita, saya lah, "Yalah ustaz, masing-masing saya pun masih lagi berhutang, dia ni boleh dah." Rezeki masing-masing tuan. Tak pandai mana. Dia katanya SPM pun tak lulus. Cerita dia lah, SPM tak lulus, boleh beli rumah banglo zaman-zaman pandemik ni. Rupanya dia meniaga buat rumah. Dia pandai meniaga daripada kecil. Dia meniaga. Dia skill dia marketing tu berjaya. Sekarang pakai Facebook pula. Allah Akbar. Boleh gaji orang pula, buat ejen. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun kita tak dapat apa yang kita nak di dunia ni tuan, ingat Allah Subhanahu Wa Taala pada pembahagian yang kedua tadi, B tadi, Allah Subhanahu Wa Taala simpan tangguh di alam akhirat. Tuan-tuan, itu keyakinan kita. Itu keimanan kita. Itu tauhid kita. Yang kita nak pasak, yang kita nak subur, yang kita nak siram, yang kita nak pagar. Sangka baik kepada Allah SWT sampai kita mati bertemu dalam keimanan ini. Habis muka surat 2. Sikit muka surat 3 tuan-tuan, iaitu doa pagi dan doa petang. Ini adab. Saya sebutkan semalam tuan-tuan. Kalau dalam bab hujan turun je, kita beradab dengan rezeki yang diturunkan oleh Allah. Awalnya baca Allahumma sayyiban nafi'an. Semakin lebat baca Allahumma hawalaina wala alaina. Ketika petir dan guruh menyambung-nyambung, Ar-Ra'du ayat 13. Bila selesai hujan, mutirna bi fadlillahi rahmati. Allah, senang. Sedap je tuan. Doa-doa hujan ni sedap. Sekarang tuan-tuan, doa beradab tuan-tuan, bila mana datang waktu pagi, ada doa yang kita kena baca di waktu pagi, ada doa yang kita kena baca di waktu petang. Tuan. Tengok sebelah surat 3 tu sebelah kiri. Ikut tuan-tuan, asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah.
kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya senya milikan Allah. Ini doa ni dalam zikir al-ma'thurat karangan Asy-Syaikh Iman Ahsan mana ada. Baca pagi-pagi. Pagi ni tuan boleh baca 3 kali. Ni pagi ni kita beritahu kita telah berpagi-pagi dan kerajaan pagi milikan Allah. Nanti asar, lepas azan, lepas habis solat, kita baca yang doa petang pula. Ikut tuan, amsayna wa amsal mulku lillah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya senya milikan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan sedang jemaah Allah. Jadi ini hari ini lama kita semakin dekat dan semakin rapat dengan Allah SWT dengan berdoa. Doa ni tuan, Nabi SAW sebut apa? Ad-du'a usilahul mu'min. Tuan-tuan pernah tengok cerita-cerita zaman dulu kan, Hercules lah apa kan, tangan kirinya ada perisai. Dalam agama perisai dia panggil apa tuan-tuan? As-sawm. As-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Dalam ada ad-du'a usilahum. Senjata itu adalah doa bagi orang beriman. Jadi sesoalan untuk dalam kehidupan ni kita kena berdoa dan berpuasa, berpisah tiada. Itu bercukup lengkap. Doa ada pagi kita baca doa, petang baca doa. Isnin Khamis puasa, hari-hari putih puasa, subhanallah. Cukup lengkaplah kita tuan-tuan, seorang mukmin yang mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Dan di bawah tu suatu zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikut tuan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini zikir yang sangat luar biasa. Tuan-tuan yang ada perasan semasa nak start pandemik ni, PKP ni, ada kisah satu pelajar pernah viral di, saya tak pasti Yaman ke Mesir ke mana, dia nak balik Malaysia. Dia orang Kelantan. Dia ada masalah keuangan kan, dia dulu ada minta bantuan kan. Dia berjaya balik ke Malaysia, transit dekat Oman tuan-tuan. Mak dia kata pesan amalkan zikir ni. Ni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah. Ada dalam Facebook pun dia doa amal ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah tolonglah. Allah SWT hantarkan ada orang pemudahkan urusan dia sampailah selamat balik ke Malaysia. Luar biasa zikir ni. Dalam kitab Ratibul Haddad, Ratibul Atas ada juga disebut baca zikir ni dalam 7 kali. Sehingga dalam surat pun ada. Ni amalan-amalan yang boleh kita amalkan. Insya-Allah. Yang sebelah yang surat 3 tu mukadimah, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasli was-su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin nar wa azabil qabr. Jadi tuan-tuan, ini doa pagi. Doa ni sesuai untuk semua dia buat dalam dhamir ana. Dhamir ana ni ganti diri saya. Jadi kita boleh baca seorang-seorang. Boleh baca seorang-seorang. Tuan-tuan ikut tuan-tuan walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu.
Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin nar wa azabil qabr. Segala puji hanya senya milikan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah Allah yang Maha berkuasa di atas sesuatu. Wahai Allah, wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada kemalasan dan keburukan hari tua. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada siksaan neraka dan siksaan kubur. Allahu Akbar. Penuh berdoa kita hari ini tuan, insya-Allah. Ya tuan, insya-Allah habis muka surat 1, 2 dan 3, kita akan tengok pada muka surat 4 nanti. Menarik, muka surat 4 ni ada cerita doa PKP. Kan. Jangan ke mana-mana. Jumpa pada esok hari. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi yang baru dapat buku tadi, insyaAllah buku ni adalah infak lah. Kan? Infak RM5. Boleh bank in dekat akaun kat belakang. Kalau ada yang bawa tunai bolehlah. Kalau tak ada pun tak ada apa, boleh masukkan bank in. Dan di belakang ni tuan-tuan pun ada buku macam-macam ni. Siapa nak 10 ke jumlah tertentu ke, boleh WhatsApp nombor telefon 03 ni, nombor telefon penyusun ini Ustaz Asnil. Dia ada runner yang boleh hantar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, jom kita memperbanyakkan doa, minta berdoa kepada Allah SWT. Allah tak pernah mungkiri janji. Kita yang banyak mungkiri janji Allah. Allah akan astajib lakum. Istijab doa kita melalui 3 cara. A, B 1, B 2 ataupun C, ikut Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu taala, hak Allah Subhanahu taala, dan Allah Subhanahu taala akan mengistijabkan doa kita tepat pada waktunya, bukan pada masa yang kita nak. Allah Subhanahu taala bagi pada saat dan ketika kita amat memerlukannya, baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami, kategorikan kami, masukkan kami sekalian yang hadir daripada di sisi golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan individu, keluarga, dan kehidupan kejiranan bermasyarakat. Ya Allah, kami sedar sesungguhnya kami dah tak lama atas muka bumi ini, wahai Allah. Saat datangnya kematian menjemput, pilihlah mati sekalian yang hadir dengan caranya husnul khatimah, kematian yang baik. Jangan wahai Allah, kau matikan kami dengan caranya su'il khatimah. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal hasud was sihir wal ashrar wa zalim ma zahar minha wa ma batan, khususan an hadhil jamaah wa an hadhil qaryah wa jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa bi fadlika wa bi jurika wa bi karamika ya karim wa bil ijabatil jadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabballahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr. Ada lagi Ustaz buku. Buku besok Ustaz bawa.